Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Salam pertemuan dalam pembacaan kitab hadis Jami' Tirmizi ataupun Sunan Tirmizi, yang mana kita dah tiba pada bab yang ke-41. Bab yang ke-41. Namun sebelum kita teruskan, apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Ahlan yang saya perasan di ruangan TikTok ada Khalid Haji Tasmin, kemudian Ira, Hamidah dan juga Jeff Zul serta Jamal Hamid dan juga semua sahabat-sahabat lain. Di FB pula ahlan Nazifah, Fatimah, Ummi Naimah, Fatimah Az-Zahra, Ayu Hafiz, Siti Amni, Zainul Abdul Rahman, kemudian Saadiyah Muhammad Arifin, Siti Amni, Endang, Nur Hizzat, Zainul Abdul Rahman, Ummi Sulistiana, Fidah Ida, Salmah, Nurmadiyah, Bunga Lawang dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Maka kita dah tiba pada muka surat 85. Saya menggunakan kitab bahasa Arab sepenuhnya. Muka surat 85 bab yang ke-41. Maka pada bab yang ke-41, Imam Tirmizi membawakan tajuk bab pada hadis dan riwayat berkenaan ma yuqalu, apa yang patut diucapkan ba'dal wudu', selepas daripada wudu'. Maka pada bab ini Imam Tirmizi nak menerangkan apakah doa yang patut dibaca setelah selesai wuduk. Bila dah selesai wuduk ada doa dia dan juga ganjarannya pun adalah besar. Kalaulah para pelajar saya, tuan-tuan, maksudnya saya ada mengajar 5 orang pelajar, boleh lihat kepada Arafah. Boleh lihat kepada Arafah. Dekat Arafah pada baris yang ke-5, maka al-adhkarul arba'ah, ada 4 doa al-marwiyah yang ada riwayat fil wudu' berkenaan doa selepas wudu'. Maka ada 4 riwayat yang mana menceritakan doa-doa selepas daripada wudu'. Maka daripada 4 riwayat ini, maka 3 adalah riwayat yang kuat, dan pada waktu itu 3 adalah riwayat yang daripada Nabi SAW, dan 1 ianya adalah mauquf, maksudnya ianya terhenti pada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka apakah dia? Yang pertama adalah dalam hadis disebut sunnah untuk mulakan wuduk dengan bacaan bismillah walhamdulillah. Maka bila kita nak mulakan wuduk, maka sunnah untuk membaca bismillah dengan nama Allah, walhamdulillah dan segala puji bagi Allah. Maka itu adalah doa yang pertama, bismillah walhamdulillah pada permulaan wuduk. Ini adalah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua
adalah apa yang kita baca kejap lagi. Yang kita akan baca kejap lagi. Yang mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah, dan kemudian pada waktu itu Allahumma ja'alni minat tawabin dan sebagainya. Maka itu adalah yang kedua. Dan doa yang ketiga, berbunyi Allahumma ghfirli zambi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, wa wasi'li fi dari, luaskanlah tempat tinggalku, wa barik li fi rizki, dan anugerahkanlah keberkatan pada rezekiku. Maka ini adalah doa yang ketiga. Allahumma ghfirli zambi, wa wasi'li fi dari, wa barik li fi rizki. Maka ini doa yang ketiga. Dan doa yang keempat, yang mana ini mauquf, maksudnya ini bukanlah marfu'. Kalaulah marfu', maksudnya para sahabat menyebut bahawa Nabi buat begini, Nabi ucap begini, Nabi suruh begini. Maka itu adalah hadis yang daripada Nabi SAW. Tetapi kalaulah ianya mauquf, maka pada waktu itu sampai kepada para sahabat radhiyallahu anhum sahaja. Namun pada kebanyakan waktu apa yang dilakukan oleh sahabat sebenarnya mereka belajar daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang keempat adalah doa subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka kata para ulama, dalam wuduk ada 4 riwayat yang kuat berkenaan tentang doa yang boleh dibaca dalam wuduk. Adapun doa-doa yang Imam Ghazali ada kongsikan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, ianya boleh diamalkan. Cumanya ianya ada pada waktu itu sedikit sebanyak kelemahan pada riwayatnya, dan ada yang pada waktu itu disebutkan sebagai bukan daripada Nabi SAW. Tapi boleh amal jika ingin untuk amalkan. Okey, maka kata Imam Tirmizi, bab yang ke-41. Kalaulah ada yang inginkan terjemahan, boleh ambil daripada Telegram Kuliah Ummah Aziz. Maka bab yang ke-41, bab pada hadis dan riwayat berkenaan tentang apa yang patut diucapkan selepas wuduk. Hadis yang ke-59. وبه إليه قال حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Umar bin Khattab meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, man tawadda'a, barang siapa yang berwuduk, fa ahsanal wuduk, dan dia melakukan yang terbaik dalam berwuduk. Fa ahsana, melakukan yang terbaik. Dia berwuduk dengan bersungguh-sungguh, dengan betul-betul. Bila dah selesai wuduk, summa qal, kemudian pada waktu itu dia mengucapkan, sama-sama semua sahabat ikut, sama-sama semua sahabat-sahabat ikut, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh. Kalau dalam riwayat Muslim sampai sini je. Kalau dalam riwayat Muslim sampai sini sahaja. Cuma ni riwayat Tirmizi ada penambahan. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Maka apa kelebihan kalau baca doa ini dengan istiqamah? Maka sabda Nabi SAW, futihat, akan dibuka lahu untuknya, thamaniyah, ke-8 abwab, pintu, minal jannah, daripada pintu-pintu syurga. Yadkhulu, dia boleh masuk, fiha, ke dalam, yadkhulu, dia boleh masuk, min ayyiha, daripada mana-mana pintu, sya'a, yang dia kehendaki. Maka barang siapa yang baca dengan istiqamah doa selepas wuduk,
maka pada waktu itu dia akan dipanggil masuk, diizinkan untuk masuk daripada semua pintu syurga, dan dia boleh masuk daripada mana-mana pintu yang dia suka. Kata Imam Tirmizi, wa fil babi, di dalam hadis ini berkenaan tentang doa selepas wuduk, ada riwayat daripada Anas bin Malik, Uqbah bin Amir dan juga riwayat-riwayat yang lain. Maka pengajaran yang kita boleh ambil, inilah antara amalan-amalan yang mudah tetapi ganjaran yang besar. Tapi kadang-kadang kita lupa pun. Walhal kadang-kadang hadis ni kita dah baca dah dalam kitab Al-Azkar, kita dah baca dah dalam banyak kitab-kitab yang lain. Maka mudah-mudahan kita dapat istiqamah, insya-Allah. Saya minta izin untuk minum. Qala Abu Isa, muka surat 86, berkata Imam Tirmizi, hadis Umar bin Khattab berkenaan doa selepas wuduk yang kita baca, qad khulifa, maka telah ada sedikit percanggahan oleh Zaid bin Hubab, perawi hadis. Adalah hadis yang kita baca tadi. Kalau kita lihat hadis 59, maka Ja'far bin Muhammad bin Imran ambil daripada Zaid bin Hubab. Maka Zaid bin Hubab pada waktu itu dia ada sedikit sebanyak percanggahan dengan perawi yang lain. Rawa Abdullah bin Salih, hadis yang sama ini yang telah diriwayatkan oleh perawi yang berbeza, tapi hadis sama, Umar bin Khattab, doa selepas wuduk. Cumanya pada waktu itu perawi yang lain. Siapa namanya? Abdullah bin Salih dan lain-lain. Daripada Muawiyah bin Salih, daripada Rabi'ah bin Yazid, daripada Abu Idris, daripada Uqbah bin Amir, daripada Umar bin Khattab dan Abu Uthman, daripada Umar bin Khattab. Begitu juga riwayat yang lain daripada Abu Uthman, daripada Jubair bin Nufair, daripada Umar. Maka semua riwayat-riwayat ini mereka pada waktu itu berbeza daripada Zaid bin Hubab. Apakah perbezaan dia? Kita lihat qawata. Qawata untuk para pelajar, qawata. Maka disebut di sini hadzat tariq, maka riwayat yang kita baru baca tadi yang mana ada perawi lain selain Zaid bin Hubab, itulah riwayat Muslim, akhrajahu Muslim. Dan dalam daripada sudut doanya pun Imam Muslim dia sekadar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau riwayat Muslim sampai di situ sahaja. Maka riwayat Muslim sampai di situ sahaja. Maka di sini Imam Tirmizi menukilkan sedikit sebanyak perbezaan riwayat di antara Zaid bin Hubab dan Abdullah bin Salih. Abdullah bin Salih riwayatnya ada dalam Sahih Muslim. Zaid bin Hubab riwayatnya Imam Tirmizi ambil dan letakkan di dalam kitab beliau. Wa hadza hadithun, dan hadis ini pada sanadnya terdapat ittirab. Ada ittirab pada sanadnya. Pada sanad dia. Okey, kita boleh lihat qawata, baris yang kedua. Maka bila disebut hadis ini ada ittirab. Apakah ittirab? Riwayat yang ada percanggahan. Sama ada pada sanad dia ataupun pada matan dia ada percanggahan. Maka pada qawata, baris yang kedua, berkata Imam Ibn Hajar di dalam kitabnya Takhrij Ahadits Syarah. Maka kata Imam Ibn Hajar, lakin riwayat Muslim, akan tetapi riwayat Muslim, iaitu riwayat Abdullah bin Salih, salimah, ianya adalah selamat min hadzal i'tirad, daripada pertikaian ini. Waziyadah, dan penambahan, allati indahu, yang ada di dalam riwayat Muslim, ada juga diriwayatkan oleh Bazzar, Tabrani, daripada riwayat Thauban dan lain-lain. Maka Imam Muslim punya riwayat tak ada masalah. Cuma Imam Tirmizi punya riwayat Zaid bin Hubab pada waktu itu ada sedikit sebanyak pertikaian. Namun Imam Tirmizi bawakan juga di dalam tajuknya, di dalam kitabnya. Wala yasihu, kata Imam Tirmizi, dan tidak sahih daripada Nabi SAW fi hadzal babi, pada bab ini, kathiru syai'in, kebanyakan perkara. Qala Muhammad, berkata Imam Bukhari, Muhammad Imam Bukhari,
Abu Idris yang kita dengar namanya tadi, lam yasma', dia tidak pernah mendengar terus daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka ini adalah bab yang ke-41. Bab yang ke-41. Bab yang ke-42 berkenaan tentang Nabi berwuduk menggunakan air kadar 1 mud sahaja. Bab al-wudu'u, bahawa wuduk itu bil mud, cukup dengan 1 mud sahaja. Mud, apakah maksud mud? Kita lihat Arafah. Maka mud pada waktu itu sebenarnya adalah apa yang cukup dengan 2 tapak tangan. Itu adalah mud. Dan 4 mud pada waktu itu menjadi 1 sa'. Mud mimdal adalah sukatan. Zaman kita banyak menggunakan timbangan, wazan. Zaman dulu mereka banyak gunakan sukatan, bekas yang pada waktu itu mereka sukat sesuatu. Bahkan pada zaman Nabi, banyak jual beli pada waktu itu menggunakan sukatan. Banyak jual beli menggunakan sukatan. Maka orang dulu mereka banyak menggunakan sukatan. Dalam bahasa Arab kita sebut kail. Kalau kail maksudnya sukatan, wazan, timbangan. Zaman kita lebih banyak menggunakan timbangan. Okey. Tak maaf, lenguh sedikit. Okey. Maka mud. Kemudian lihat sahara berkenaan tentang mud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minta maaf, bukan sahara, Arafah. Ikhtilafu fuqaha'il Iraq. Perbezaan di antara para ulama berkenaan tentang kadar mud. Maka mud para ulama Hijaz, termasuklah mazhab Syafi'i, mereka pada waktu itu mud mereka tak besar, 1/3 rital. 1 mud, 4 mud menjadi 1 sa'. Kemudian bawah mud ada sukatan lebih kecil, iaitu rital, ratalam, zaman dulu rital. Maka 1 mud pada waktu dia lebih kurang sama, 1 mud lebih kurang 1/3 rital. Dan kalaulah mazhab ataupun para ulama Iraq seperti Imam Abu Hanifah, mud mereka lebih besar. Mereka punya 1 mud bersamaan dengan 2 rital. Saya tunjukkan apa itu mud. Maka kalau yang mazhab Syafi'i punya mud, maka ini 1 mud. Ini Kak Marwani Ahmad, dia belanja saya. Maka ini 1 mud. Ini dipanggil 1 mud. Dan di sini disebutkan mi'yaru, ini adalah kadar mud Nabi SAW berdasarkan mud Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Yang mana ini dijual pada waktu ini di dekat Muzium Darul Madinah. Muzium Darul Madinah. Maka ini lebih kurang kadar 1 mud. 4 mud ini bersamaan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 4 mud ini bersamaan 1 sa'. Dia lagi besar, 1 sa'. Bila kita kata 1 sa', maksudnya 4 bekas ini. Maka dalam hadis nanti kita baca, Nabi kalau wuduk, banyak ni je air yang Nabi guna. Nabi kalau wuduk, banyak ni sahaja air yang Nabi guna. Cumanya mud itu berbeza pendapat. Mud yang dipegang oleh para ulama Hijaz lebih kecil berbanding dengan mud yang dipercayai dan dipegang oleh para ulama Iraq seperti mazhab Abu Hanifah dan juga lain-lain. Maka 1 bekas ini Nabi wuduk. Nabi guna air yang sikit untuk wuduk. Itu pun pengajaran untuk kita. Dan 4 bekas ini, itu air Nabi untuk mandi. 1 sa', maksudnya 4 bekas ni, itu adalah kadar air yang Nabi SAW gunakan untuk mandi. Sikit je air yang Nabi guna. Kita kalau nak berwuduk pada waktu tu, berapa banyak air yang kita guna. Dan sebab itu nanti pada bab seterusnya berkenaan tentang makruh membazirkan air ketika berwuduk. Maka bab yang ke-42, bab berkenaan tentang berwuduk dengan kadar 1 mud. Wabihi, saya baca dulu sanadnya.
hadis yang ke-60. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in wa Ali bin Hujr qala hadatsana Ismail bin Ulayyah an Abi Raihanah an Safinah radhiyallahu anha. Safinah adalah maula, hamba yang Nabi telah merdekakan. Safinah maula Rasulullah. Maka Safinah berkata, sesungguhnya Nabi SAW kana yatawadda, berwuduk, bil mud, dengan kadar hanya satu mud. Nabi SAW berwuduk hanya dengan kadar satu mud sahaja yang tadi kita tunjuk. Wa yaghtasil, dan Nabi bila mandi bisa' dengan kadar satu sa', iaitu 4 mud. 4 bekas ni, maka itulah air yang Nabi guna untuk mandi. Wa fil babi, di dalam bab ini yang lebih kurang sama riwayat adalah daripada Aisyah, Jabir bin Abdullah dan Anas bin Malik. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis Safinah, hadis Safinah yang kita baru baca adalah hadis yang hasan sahih. Siapakah Abu Raihanah yang kita baca dalam riwayat tadi? Nama penuhnya adalah Abdullah bin Matar. Wa hakadha, dan beginilah apa yang dipegang oleh sebahagian daripada ahlul ilmi, bahawa wuduk pada waktu itu cukup dengan kadar satu mud. Sebahagian para ulama menyebut bahawa wuduk sepatutnya hanya dengan satu mud, kena ikut Nabi. Maka sebahagian ulama meletakkan maksimum penggunaan air adalah satu mud. Berbeza dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i punya pandangan, nanti kita akan baca, bahawa minima air untuk wuduk adalah kadar satu mud. Sebaik-baiknya. Wal ghusl, dan kalau mandi satu sa', iaitu 4 mud. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahwih, laisa makna, bukanlah bermaksud hadzal hadis, daripada hadis ini, ala taukid, penetapan. Hadis ni bukanlah nak menunjukkan mesti kalau wuduk satu mud. Bukan itu yang hadis ini maksudkan. Bahawa pada waktu itu la yajuzu akthar minhu. Hadis ini menunjukkan tak boleh lebih daripada satu mud. Itu bukan maksud dia. Wala aqal minhu, ataupun pada waktu itu hadis nak menunjukkan kalau nak wuduk tak boleh kurang daripada satu mud. Itu bukan tujuan hadis. Cuma tujuan hadis ini, kata Imam Syafi'i, wa huwa qadru ma yakfi, dia sekadar nak menerangkan inilah kadar yang mencukupi. Sebenarnya kalau ada air satu mud dah boleh buat wuduk dah sebenarnya. Sebab itu bila kita tak biasa, kita anggap isu sikitnya cukup ke untuk wuduk. Sebenarnya boleh. Dan sebab itu kalau kita guna spray waktu haji, waktu umrah, sebenarnya tak banyak pun air yang kita pakai untuk wuduk. Cuma kita dah terbiasa guna begitu banyak. Kalau nak ambil wuduk, air buka macam pilih bomba punya air, mencurah-curah. Dan pada waktu itu kita membazir di dalam penggunaan air ketika mana wuduk. Maka sebab itu bab yang ke-43 muka surat 87, Imam Tirmizi membawakan tajuk bab pada hadis dan riwayat yang menerangkan karahiyati makruh al-israf, membazir fil wuduk, ketika mana wuduk ataupun dalam wuduk. Makruh untuk membazir ketika mana, walaupun wuduk. Wuduk tu bukan ibadah. Ya, ibadah. Walaupun ibadah, maka pada waktu itu tidak perlu untuk membazir. Sebab itu riwayat yang ke-61, riwayat yang ke-61, wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abu Daud qala hadatsana Kharijah bin Mus'ab an Yunus bin Ubaid anil Hasan. Hasan di sini maksudnya Al Hasanul Basri. An Utayy bin Damrah As-Sa'di an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, maka Nabi SAW bersabda, inna lil wudu'i syaitana, sesungguhnya bagi wuduk ini ada syaitan khas. Syaitan khusus. Kerja dia ganggu manusia daripada wuduk je. Ini syaitan, kerja dia khas. Kerja dia pada waktu itu khusus. Maka apakah nama syaitan ini? Yuqalu lahu al-walahan. Namanya adalah al-walahan. Apakah maksud walahan? Walahan ini kalau kita lihat sahara. Walahan ini adalah iza tahayyara lighayah. Maka selalunya pada waktu itu orang Arab gunakan walahan untuk menggambarkan kehairanan. Seseorang itu menjadi terpinga-pinga, menjadi kehairanan. Maka kenapa syaitan ini disebut sebagai walahan? Sebab dia banyak mengganggu manusia
daripada wuduk ketika mana beribadah sehingga menjadikan manusia itu terpinga-pinga kehayranan. Dah basuh belum anggota wuduk ni? Dah basuh ke belum? Basuh sekali ke dua kali? Pada waktu tu macam-macam was-was yang dia timbulkan untuk ganggu. Maka sabda Nabi, fattaku, maka berjaga-jagalah kamu, berhati-hatilah kamu, waswasal ma', daripada was-was yang datang daripada air, dan antaranya pada waktu itu pembaziran dan juga lain-lain. Maka pada waktu itu berhati-hati. Wa fil babi, di dalam bab ini adanya hadis daripada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mughaffal. Berkata Imam Tirmizi, hadis Ubay bin Ka'ab yang kita baru baca tadi adalah hadis yang gharib, walaysa isnaduhu bil qawi, dan tidaklah sanadnya terlalu kuat inda ahli hadis, di sisi para ulama hadis. Lianna, kerana sesungguhnya kami tidak mengetahui seorang pun yang pada waktu itu menyebutkan sanadnya kecuali nama perawi Kharijah bin Mus'ab. Wa qad ruwiya, dan adalah diriwayatkan hadis ini daripada sudut yang berbeza daripada Al-Hasan qaulahu, ucapannya. Apakah maksud ucapan Hasan? Maksudnya ada kebanyakan orang meriwayatkan hadis ini sebagai kata-kata Hasan. Cumanya Kharijah bin Mus'ab dia menyebut ianya adalah sabdaan Nabi SAW. Sebab itu cek syayakha. Apa kata syayakha? Ay kulluhum, kebanyakan perawi yang lain, bahkan semua mereka. Qalu, mereka berkata, hadzal hadis, hadis yang kita baca tadi tentang syaitan yang bernama Walahan. Maka kebanyakan perawi yang lain berkata ianya pada waktu itu adalah kata-kata Hasan, mauquf sampai Hasan, walaysa bimarfu', ianya bukanlah sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Imam Tirmizi memilih riwayat yang menyebut pada waktu itu ianya adalah sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu daripada sudut 6 kitab hadis yang terkenal, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, maka Imam Tirmizi pada kedudukan kelima. Selepas Bukhari, selepas Muslim, selepas Abu Daud, selepas Nasa'i, nombor 5 adalah Tirmizi. Disebabkan faktor-faktor yang seperti ini, di mana Imam Tirmizi banyak mengambil riwayat-riwayat daripada perawi yang juga pada waktu itu tidak begitu kuat seperti Bukhari, Muslim dan lain-lain. Maka seterusnya, wala yasihu, dan tiada yang sahih dalam bab seperti ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Kharijah, perawi hadis yang bernama Kharijah yang kita baca tadi, laisa bil qawi, tidaklah begitu kuat di sisi para ulama hadis. Dan Abdullah bin Mubarak mengatakan Kharijah bin Mus'ab adalah perawi yang dhaif. Bab yang ke-44, bab pada menerangkan hadis dan riwayat al-wudu'u likulli salah, bahawa digalakkan untuk berwuduk setiap kali solat. Setiap kali nak solat ambil wuduk, setiap kali nak solat ambil wuduk. Maka ada riwayat dia, ada hadis dia. Walaupun pada waktu itu kata para ulama ianya adalah gambaran galakan, sunnah, bukannya wajib untuk berwuduk setiap kali solat. Hadis yang ke-62, wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Ubaid ar-Razi qala hadatsana Salamah bin al-Fadl an Muhammad bin Ishaq an Humaid an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatawadda, maka adalah disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berwuduk likulli salatin, untuk setiap kali solat, tahiran, walaupun Nabi masih dalam keadaan wuduk, atau ghaira tahir, ataupun Nabi sudah batal wuduk. Setiap kali nak solat Nabi akan berwuduk. Lihat kepada syayakha baris yang kedua. Maka syayakha fi hadhihi al-mas'alah, dalam isu ini ada dua pandangan. Ada pandangan mengatakan memperbaharui wuduk setiap kali solat itu wajib. Mereka ambil daripada zahir maksud hadis, dan ini adalah pandangan pada waktu itu para sebahagian kecil daripada para ulama. Dan pandangan yang kedua adalah inna tajdidal wudu', memperbaharui wuduk pada waktu itu tidaklah fardu,
Cuma pada waktu itu ianya tidaklah wajib, cuma ianya adalah digalakkan. Ianya adalah digalakkan. Dan mereka menyebut bahawa memperbaharui wuduk pada waktu itu pada awalnya wajib ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ada kelonggaran untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menceritakan tentang pandangan memperbaharui wuduk. Dan nanti Imam Tirmizi bawakan dalil-dalil yang mengatakan ianya tidak wajib. Mungkin di awal Islam pada waktu itu Nabi SAW diwajibkan untuk begitu. Ataupun kata para ulama, Nabi SAW berwuduk setiap kali solat nak menunjukkan yang terbaik. Yang terbaiknya setiap kali solat hendaklah kita berwuduk. Itu yang terbaik. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Arafah 4 baris daripada bawah. Arafah. Maka disebut di sini, hukum memperbaiki wuduk adalah yustahabbu, adalah digalakkan. Dan sebahagian para ulama menyebut, ketika mana nak memperbaharui wuduk, mestilah wuduk yang sedia ada itu telah digunakan untuk sesuatu amalan. Au tawassutul ibadah bainal wudu'ain. Mesti dah digunakan untuk sesuatu amalan. Barulah kalau nak memperbaharui wuduk, maka pada waktu itu boleh dan tidak ada masalah. Itu pandangan-pandangan para ulama. Apakah dalil yang menunjukkan Nabi SAW berwuduk setiap kali solat? Maka kita dah baca tadi riwayat daripada Anas bin Malik bahawa Nabi SAW selalu berwuduk untuk setiap kali solat, sama ada Nabi memang sudah ada wuduk ataupun tidak. Qala, berkatalah perawi, qultu li Anas, aku telah bertanya kepada Anas, fa kaifa kuntum tasnauna antum, maka kamu para sahabat pula macam mana wuduk kamu? Qala, maka berkata Anas bin Malik, kunna natawaddau wudu'an wahidah, kami hanya wuduk sekali. Selagi mana wuduk masih ada, maka kami tak adalah ambil wuduk setiap kali solat. Kami hanya berwuduk sekali sahaja. Selagi mana wuduk tersebut tidak batal, maka kami solat berapa banyak solat yang kami boleh. Maka daripada sini juga menunjukkan keharusan boleh untuk solat berapa banyak solat sekalipun pada waktu itu, asalkan wuduk tersebut belum lagi terbatal, seperti mana perbuatan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berkata Imam Tirmizi, hadis Anas yang kita baru baca tadi adalah hadis hasan gharib. Wal masyhur, dan yang masyhur terkenal di sisi para ulama hadis sebenarnya adalah hadis Ammar bin Amir daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan adalah sebahagian daripada para ulama berpandangan al-wudu likulli salah, wudu untuk setiap kali nak solat itu hukumnya adalah istihbaban, adalah perkara yang baik. La alal wujub, bukan maksudnya wajib. Ianya bukanlah pada waktu itu wajib. Dan itulah pandangan yang ada dalam mazhab Syafi'i dan juga pandangan para ulama yang lain. Riwayat 63. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya bin Sa'id wa Abdul Rahman bin Mahdi qala hadatsana Sufyan bin Sa'id an Amr bin Amir Al-Ansari qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul, kata Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau, sentiasa berwuduk, inda, di sisi, kulli salatin, setiap solat. Nabi sentiasa berwuduk untuk setiap kali nak solat. Qultu, maka berkatalah perawi, fa antum ma kuntum tasnaun, maka kamu pula wahai para sahabat, maka apa yang kamu lakukan? Adakah kamu pun berwuduk setiap kali nak solat? Qal, berkata Anas bin Malik, kunna nusalli salawati kullaha, kami solat semua solat-solat selagi mana wuduk tak batal, bi wudu'in wahid, dengan satu wuduk, malam nuhdith, selagi mana tak batal wuduk. Maka kata Anas bin Malik, itu yang Nabi buat, tapi kami pada sahabat selagi mana satu wuduk tak batal, maka kami solat sebanyak mungkin solat yang kami boleh, zuhur, asar, maghrib, isyak dan sebagainya. Para sahabat dulu, orang-orang dulu, kalau kita baca, mereka punya wuduk tahan lama sebab mereka memang tak banyak makan, dan pada waktu itu pemakanan mereka pun bagaimana.
kita kadang-kala nak jaga wuduk punyalah susah, nak menjaga wuduk. Pada waktu itu faktor pemakanan dan juga banyak faktor-faktor yang lain. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Riwayat 64, waqad ruwiya, dan diriwayatkan. Bila Imam Tirmizi ataupun para ulama menggunakan perkataan ruwiya, diriwayatkan, nak menggambarkan hadis itu adalah lemah. Dan nanti Imam Tirmizi terangkan siapakah perawi yang pada waktu itu lemah. Waqad ruwiya, dan diriwayatkan dalam hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda bersabda, man tawaddaa, barang siapa yang berwuduk, ala tuhrin, dalam keadaan dia masih ada wuduk. Barang siapa walaupun dia masih ada wuduk tetapi dia tetap wuduk lagi, memperbaharui wuduk, kataballahu lahu, maka Allah akan tuliskan untuknya, bihi, dengan sebab wuduk baru yang diambil tadi, asyara hasanat, 10 pahala. Maka walaupun hadis ini dhaif, tetapi kalaulah kita lihat man jaa bil hasanah, barang siapa yang melakukan sesuatu kebaikan, memang Allah gandakan 10. Maka daripada sudut makna, hadis ni tak ada masalah. Sebab memang setiap kebaikan paling kurang Allah gandakan 10. Maka siapakah perawi hadis ini? Kata Imam Tirmizi, hadis ini telah diriwayatkan oleh Ifriqi. Siapakah Ifriqi? Maka nanti Imam Tirmizi terangkan. Maka Ifriqi meriwayatkan daripada Abu Ghutaif, daripada Abdullah bin Umar, daripada Nabi. Maka apakah sanad penuhnya? Kata Imam Tirmizi, hadis ini aku dapat daripada Husain bin Hurith al-Marwazi. Beliau berkata, hadis ini diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Yazid al-Wasiti daripada Ifriqi. Maka Ifriqi ni sebenarnya siapa? Dhaif. Maka kata Imam Tirmizi, wa huwa isnadun dhaif, sanad ini adalah dhaif. Lihat kepada Sahara. Maka disebut kenapa sanad ini dhaif? Li'anna al-Ifriqi dhaif, kerana perawi yang bernama Ifriqi ataupun gelarannya Ifriqi, maka pada waktu itu beliau seorang yang dhaif. Maka berkatalah Yahya bin Sa'id al-Qattan, disebutkan hadis ini kepada Hisham bin Urwah, maka beliau berkata, hadza isnadun masyriqi, ini sanad orang-orang masyrik, iaitu orang-orang Iraq. Maksudnya ini bukan pada waktu itu hadis yang kuat, ini adalah hadis yang pada waktu itu sanad orang-orang masyrik, iaitu orang-orang Iraq. Sebab itu lihat kepada Sahara, yakni ma rawahu ahlul Madinah, ini bukanlah apa yang diriwayatkan oleh para sahabat Madinah, tetapi ianya diriwayatkan oleh orang-orang Kufah dan Basrah. Ahlul Masyrik, orang Kufah dan Basrah. Bab yang ke-45 menceritakan bahawa boleh untuk solat, semua solat dengan satu wuduk selagi mana wuduk tersebut tidak batal. Maka tadi Imam Tirmizi menyebut Nabi pernah setiap kali nak solat, Nabi memperbaharui wuduk. Tapi di sini Imam Tirmizi kongsikan ada juga dalil dan riwayat pada waktu itu boleh solat, semua solat pada waktu itu hanya dengan wuduk yang sama selagi mana tidak batal wuduk tersebut. Ini cara para ulama mereka mengeluarkan dalil untuk sesuatu hadis. Maka bab yang ke-45, bab pada hadis dan riwayat yang datang untuk menerangkan annahu, bahawa Nabi SAW yusalli salawat, pernah menunaikan beberapa solat biwudu'in wa'id, dengan hanya satu wuduk. Riwayat 65. Wa bihi ilayhi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi an Sufyan an Alqamah bin Marsad an Sulaiman bin Buraidah an abihi qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau, berwuduk, likulli salatin, untuk setiap kali nak solat. Pada permulaan Islam, awal Nabi kat Madinah, setiap kali nak solat Nabi berwuduk, setiap kali nak solat Nabi berwuduk. Maka kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Buraidah, falamma, maka apabila, kana, telah berlakunya, amul fatah, tahun pembukaan kota Mekah, iaitu tahun 8 Hijrah, sallas salawati kullaha, Nabi telah menunaikan kelima-lima waktu solat, biwudu'in wahid, hanya dengan satu wuduk.
wa masaha, dan Nabi SAW telah melakukan sapuan ala khuffain pada khuf baginda. Sebelum itu Nabi tak pernah menyapu pada khuf. Nabi sentiasa berwuduk dan membasuh kaki. Maka berkatalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innaka fa'alta syai'an lam takun fa'alta. Wahai Rasulullah, engkau buat sesuatu yang sebelum ni kau jarang buat, kau tak pernah buat. Selalunya setiap kali solat engkau ambil wuduk, perbahari wuduk. Tapi sekarang ini engkau menggunakan hanya satu wuduk. Sebelum ini engkau jarang menyapukan air pada khuf. Sekarang ini engkau mula, wahai Rasulullah, menyapu air pada khuf. Maka sabda Nabi, amdan, sengaja, fa'altu, aku melakukan. Sengaja Nabi SAW lakukan supaya para sahabat dan kita nampak sebenarnya perbuatan Nabi sebelum ini, ianya bukanlah menggambarkan kewajipan, tetapi pada waktu itu adalah yang terbaik. Yang terbaiknya setiap kali nak solat berwuduk, dan ini menunjukkan keharusan. Maka pada waktu itu kalaulah nak semua solat satu wuduk, boleh, harus, kerana memperbahari wuduk bukanlah wajib. Kita baca Sahara. Maka apakah Sahara tulis? Maka amdan fa'altuhu, ai maksud apa yang Nabi sengaja buat, iaitu solat 5 waktu dengan satu wuduk dan menyapu air ke atas khuf. Sengaja Nabi buat begitu nak menunjukkan ianya adalah boleh. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hasan sahih. Warawa, dan meriwayatkan hadis ini. Di sini Imam Tirmizi mula nak menerangkan tentang sanad. Okey. Lalu sanad ini kalau kita perasan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masa dah tak banyak. Okey. Maka ringkasan je. Nanti kejap lagi jam 7.40 kita baca je. Maka sanad ini kalau kita perasan, maka dalam hadis ini Sufyan Ats-Tsauri pada waktu itu dia ada dua guru. Satu guru Sufyan yang bernama Alqamah bin Marsad. Itu hadis 65 yang kita baca. Maka satu gurunya adalah pada waktu itu namanya Alqamah bin Marsad. Alqamah bin Marsad ini hadisnya Imam Tirmizi kata sahih, dan memang riwayatnya sahih pun. Alqamah bin Marsad, guru yang pertama. Guru yang pertama tak ada isu riwayat dia. Okey. Sufyan Ats-Tsauri ada guru yang kedua, yang mana riwayatnya pun nampak lebih kurang sama. Cuma kalau kita tak perasan dan kita kena beri perhatian, guru dia yang kedua ini namanya adalah Muharib bin Disar. Maka ini guru yang kedua. Dan guru yang kedua ini pun diambil riwayat daripada Sulaiman bin Buraidah juga. Riwayat guru yang kedua Muharib bin Disar pada waktu itu ada sedikit sebanyak pertikaian, dan itu yang Imam Tirmizi nak highlightkan, pertikaian yang ada pada riwayat Sufyan Ats-Tsauri daripada guru yang kedua Muharib bin Disar. Adapun guru yang pertama Alqamah itu tak ada masalah. Pada waktu itu tak ada masalah. Riwayat dia okey, sahih. Riwayat guru Sufyan Ats-Tsauri yang kedua Muharib bin Disar pada waktu itu ada masalah. Ini sekadar ringkas. Saya sekadar baca bahasa Arab, dan pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kemudian kita berhenti untuk subuh. Maka kata Imam Tirmizi, wa rawa hadzal hadis ini juga diriwayatkan oleh Ali bin Qadim daripada Sufyan Ats-Tsauri, dan pada waktu itu ada penambahan tawaddu'a marrah, Nabi berwuduk sekali-sekali. Maka ini selesai riwayat Sufyan Ats-Tsauri daripada Alqamah. Maka kata Imam Tirmizi, wa rawa Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri juga meriwayatkan hadis ini daripada guru yang lain, guru yang kedua namanya Muharib bin Disar. Dan apakah sanad Muharib bin Disar? Daripada Sulaiman bin Buraidah, bahawa Nabi SAW sama lebih kurang berwuduk untuk setiap kali solat. Maka ini adalah satu versi Muharib bin Disar punya riwayat. Kemudian ada versi yang kedua, iaitu Waqi'. Maka diriwayatkan juga oleh Waqi' daripada Sufyan Ats-Tsauri, daripada Muharib bin Disar, daripada Sulaiman bin Buraidah, daripada ayahnya. Kalau kita perasan, satu riwayat Muharib bin Disar tidak ada perkataan daripada ayahnya.
Riwayat Waqi' ada penambahan perkataan daripada ayahnya. Okey, maka yang mana satu lebih kuat? Imam Tirmizi terangkan. Warawahu, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Abdul Rahman bin Mahdi dan lain-lain daripada Sufyan Ats-Tsauri, juga daripada guru yang kedua Muharib bin Dithar, daripada Sulaiman bin Buraidah, daripada Nabi. Maka mana satu yang betul? Adakah yang ada perkataan an abihi ataupun yang tidak ada perkataan an abihi? Maka pada waktu itu Imam Tirmizi tetapkan wahadha, dan riwayat yang pada waktu itu tidak ada menyebut an abihi, maksudnya riwayat mursal. Muharib bin Dithar punya riwayat mursal. Mursal apa maksud dia? Kita lihat Sahara. Mursal maksudnya adalah yang mana para tabi'in mereka tidak sebut perawi sahabat, mereka terus sebut Nabi SAW. Maka itu riwayat mursal. Tabi'in tak pernah jumpa Nabi, tetapi mereka terus sebut Nabi cakap macam ni, Nabi buat macam ni. Itu mursal. Maka riwayat Muharib bin Dithar, maka riwayat mursalnya lebih elok daripada riwayatnya yang direct sampai kepada Nabi SAW. Itu kata Imam Tirmizi. Okey. Wal amalu ala hadza, dan amalan untuk ini di sisi para ulama bahawa boleh untuk solat, semua solat 5 waktu bahkan lebih, hanya dengan satu wuduk, dengan syarat pada waktu itu tidak berlaku hadas. Dan sebahagian daripada mereka berkata perlu untuk perbuatan berwuduk untuk setiap kali solat istihbaban adalah pada waktu itu sekadar digalakkan. Wa iradatul fadl, dan bertujuan untuk beroleh lebih pahala. Setiap kali wuduk dapat pahala, setiap kali wuduk dapat pahala. Dan kemudian Imam Tirmizi ulang balik riwayat yang kita dah baca pada hadis sebelum ini. Kata Imam Tirmizi di hujung, wa fil babi, di dalam bab ini ada hadis daripada Jabir bahawa Nabi SAW telah solat zuhur asar dengan hanya satu wuduk. Maka tak ada masalah untuk nanti macam hari ni kita nak solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak satu wuduk, boleh. Cumanya kadang-kala kita tak mampu je pada waktu itu untuk satu wuduk. Bab yang ke-46 kita sambung jam 7.40 nanti. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.